Okey, kita jumpa lagi dekat video seterusnya. Saya nak bincangkan praktis summative 4. Okey, kita dah pun habis bab 4. Jadi saya nak bincangkan praktis summative 4. Okey, soalan. Saya dah conteng pula tadi. Okey, soalan. Adakah salur xilem merupakan struktur hidup ataupun struktur mati? Hidup ke mati? Okey, tengok jawapan. Struktur xilem adalah struktur mati apabila matang. So, bila dia dah matang, dia akan automatically mati. Kerana apa? Kerana sel ini berongga dan tidak mempunyai cytoplasma. Okey, yang kedua, apakah fungsi utama salur xilem? Jawab dulu, apakah fungsi utama dia? 1 markah. Nyatakan 3 cara. So, kalau ini nyatakan just nyatakan sahaja. Berongga. Nyatakan 3 cara. Oh, okey, cara. Cara. Kalau dia kata 3 penyesuaian, awak boleh nyatakan berongga sahaja. Tapi sekarang dia 3 cara. Nyatakan 3 cara penyesuaian struktur salur xilem dengan fungsinya. Okey, ni satu penyesuaian, satu lagi untuk fungsi. So, satu cara ada 2 markah. Okey, kita tengok berongga. Penyesuaian yang pertama adalah berongga, 1 markah. Bagi membolehkan pergerakan air, 1 markah. Okey, yang kedua, dinding ditebalkan oleh lignin. Ini 1 markah. Untuk memberikan sokongan dan mengelakkan daripada ranap, 1 markah. Yang ketiga, tersusun memanjang dari hujung ke hujung. Untuk apa? Untuk membenarkan pergerakan berterusan air, 1 markah. Okey, kita tengok nombor 1C, bagaimanakah penyesuaian akar tumbuhan? Penyesuaian dikatakan sama dengan penyesuaian dinding usus kecil manusia. Okey, usus kecil ada apa? Usus kecil ada villus. Okey, dia sama macam rambut-rambut akar tu. Dia keluar, dia halus-halus, banyak-banyak. Bagaimana penyesuaian akar tumbuhan dikatakan sama dengan penyesuaian dinding usus kecil manusia dalam penyerapan nutrien? Jelaskan. Jadi kita nak jelaskan apa ni? Kita nak jelaskan villus tu. Jelaskan villus. Okey, kita tengok jawapan. Rambut akar yang banyak meningkatkan jumlah luas resapan air. Okey, 1 markah. Menyamai unjuran villus pada dinding di dalam usus kecil yang sangat banyak. Okey, bagi meningkatkan luas permukaan resapan nutrisi daripada makanan yang dicernakan. So, kita nyatakan yang pertama, dia meningkatkan jumlah luas permukaan resapan air. Okey, unjuran sama dengan villus. Yang ni penting. Kena nyatakan villus. Lepas tu, banyak. Sangat banyak. Ni keyword dia lah ni. Dan meningkatkan jumlah luas permukaan resapan nutrisi. Dalam villus, nutrisi lah. Makanan. Dalam akar, dia resap air. So, kena nyatakan apa persamaan dia. Okey. 1D. Racun serangga jenis sistemik dapat diserap dan diangkut ke seluruh bahagian tumbuhan. Adakah menyembur racun serangga jenis sistemik secara terus ke atas daun tumbuhan dapat membunuh serangga seperti aphid yang memakan pucuk tumbuhan? Jelaskan. Ini memang kebat. Okey, kita tengok jawapan. Racun serangga jenis sistemik meresap ke dalam tumbuhan. Apabila serangga makan dan menghadam tumbuhan tersebut, bahan kimia yang mengandungi racun akan membunuhnya. Okey. Adakah menyembur racun serangga jenis secara terus ke atas tumbuhan dapat membunuh? Okey, boleh. Ia dapat membunuh. Okey, nombor 2. Hasil fotosintesis seperti sukrosa diangkut oleh flower melalui translokasi dari daun ke bahagian lain seluruh tumbuhan seperti biji benih, buah, akar dan umbisi. Terangkan laluan molekul sukrosa.
yang diangkut dari daun ke bahagian lain seperti buah. Laluan. Laluannya, sukrosa dari daun bergerak merentasi sel-sel rakan ke tiub tapis. Hal ini mengurangkan keupayaan air dalam tiub tapis. Bermarkah. Air meresap masuk ke dalam tiub tapis secara osmosis. Dan ini akan meningkatkan tekanan hidrostatik di dalam tiub tapis. Kandungan flowem merentasi liang-liang pada plat tapis di sepanjang flowem ke bahagian lain seperti buah dan juga umbisi. Sebab apa? Sampai umbisi je, sampai sini je dia nak. Okey, terangkan laluan molekul sukrosa yang diangkut dari daun ke bahagian lain seperti buah. Sampai situ je lah. Okey. Soalan 2B. Rancang satu eksperimen menggunakan serangga perosak afid untuk membuktikan bahawa translokasi sukrosa dan asid amino berlaku di flowem. Rancang eksperimen. Okey, yang pertama, dedahkan sebatang pokok kembung di bawah cahaya matahari selama 1 jam. Letakkan seekor afid pada batang muda pokok tersebut. Okay, dengan menggunakan kanta pembesar, perhatikan afid. Dengan menggunakan pisau, potong bahagian badan afid daripada stylet sebaik sahaja stylet dibenamkan ke dalam flowem. Letakkan slide kaca di hujung stylet untuk mengumpul cecair yang dirembes. Perhatikan cecair tersebut dengan menggunakan mikroskop cahaya. Afid ni macam serangga lah afid. Dia serangga yang mendapat makanan daripada tumbuhan. Nutrien tu diambil. Okey, nombor 3. Gambar foto 1 menunjukkan keadaan Chernobyl, Rusia selepas peristiwa letupan loji nuklear pada tahun 1986. So, ini pada tahun 1986. 86, 96, 2006, 2016, 16, 21. Dah 35 tahun. 35 tahun. Bandar ini, kawasan ini telah dikosongkan. Tak ada apa-apa. Hantu dia pun dah beranak pinak dah kat sini. Okey. Chernobyl Salah satu kaedah yang digunakan untuk merawat tanah selepas letupan tersebut adalah dengan menyingkirkan bahan pencemar menggunakan tumbuhan. So, apakah nama kaedah ini? Kaedah ini dinamakan sebagai phytoremediasi. Yang kedua, cadangkan satu tumbuhan yang dapat digunakan dalam kaedah yang dinyatakan. Pada soalan 3A, dia nak repair balik tanah. Tanah dia dah tercemar. Lepas tu ada bahan radioaktif, ada logam berat. Semua itu dapat dilakukan oleh tumbuhan yang dinamakan sebagai pokok bunga matahari. Ingat lagu Upin Ipin baby, lagu Upin Ipin Bunga matahari sangat cantik, kembang di waktu pagi. Cari lagu tu. Lagu meme. Okey. Yang ketiga. Encik Sani merupakan petani moden yang bercucuk tanam berdekatan kawasan perindustrian. Encik Sani membuat saliran di kebun sayurnya sebagai sumber air untuk menyiram tanamannya. Beliau juga membiarkan keladi bunting di dalam saliran tersebut. Wajarkan tindakan Encik Sani. Wajarkan, kalau soalan wajarkan, awak kena nyatakan tindakan itu betul ataupun salah. Okey, adakah tindakan Encik Sani itu betul? Ataupun adakah tindakan Encik Sani itu salah? Dan awak kena nyatakanlah hujah awak. Okey, bahan cemar industri terdapat dalam air yang disalirkan ke kebun sayur Encik Sani. Keladi bunting dapat menyerap bahan cemar tersebut daripada air. Air yang dipam untuk menyiram sayur-sayuran akan bebas daripada bahan cemar ini. So, betul lah dia punya tindakan. Okey, minda abad ke-21. Gambar foto 2 menunjukkan tasik A. Sebuah tasik buatan yang terletak berhampiran dengan sebuah pasar. Sebanyak 3,000 ekor anak ikan dari pelbagai spesies telah dilepaskan ke dalam tasik ini untuk dibiarkan bagi tujuan aktiviti memancing. Walau bagaimanapun, setelah ikan-ikan tersebut matang dan boleh ditangkap, didapati kandungan plumbum di dalam air tasik sangat tinggi.
andaikan anda bertugas sebagai seorang jurutera kimia di majlis pembandaran kawasan tersebut, nyatakan satu kaedah untuk menyelesaikan masalah ini. Panjang-panjang soalan dia. Ini yang soalannya awak kena jawab. Cadangkan satu kaedah untuk menyelesaikan masalah ini dan rancang satu eksperimen untuk menguji keberkesanan kaedah yang dijalankan. Okey. So, nombor 4, menggunakan kaedah fitoremediasi dengan menanam kangkung air sebagai, apa soalan dia? Cadangkan satu kaedah. Okey. So, kaedahnya adalah menggunakan kaedah fitoremediasi dengan cara menanam kangkung air sebagai ejen fitoremediasi. Tumbuhan ini akan menyerap lambung daripada air tasik. Dan eksperimen 4.5 di muka surat 91 boleh dijalankan. 4.591. Okey, kita habis dah kita bincangkan soalan summative. Soalan summative. Practice summative. Apa cikgu cakap ni? Practice summative 4. Maksudnya kita dah habis semua tajuk yang ke-4. Power lah. Baru bulan 3 kita dah nak masuk bab 5. Kalau kita dekat sekolah memang tak dapatnya secepat ini. So, plan saya adalah kita belajar secepat yang mungkin dan nanti kita akan buat latih tubi dengan banyak. Okey, sebab form 5 ni kita ada 13 tajuk. Bayangkan 13. 10 bulan lah. Senang 10 bulan belajar, 10 nak bagi dengan 13 1 bulan. 1 bulan kena 1 tajuk. 1 lebih tajuk. So, kita on track lagi lah. Kita dah masuk bab 5. Masih lagi on track. Tak tercepat sangat. Taklah terlewat sangat. Okey. So, itu sahaja untuk video saya pada kali ini. Okey. Seperti biasalah. Photostat soalan. Photostat soalan. Tulis jawapan bawah dia tau. Saya tak nak awak ketepak satu. Lepas tu baru salin. Tak nak. Saya nak soalan, jawapan. Soalan, jawapan, soalan, jawapan. Jadi nanti dan nak exam nanti awak just baca je. Soalan, jawapan. Soalan, jawapan. Okey? Boleh alright. Itu sahaja untuk hari ni. Okey? Apa lagi saya nak pesan? Dah lah. Itu je lah. Okey. So, boleh. Ni sekarang saya hentikan video dengan ucapan salam sejahtera. Tak tahu nak cakap apa lagi. Okey, bye.